Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam episod ketiga DNA Kewangan bersama saya Don dan Acap tak ada hari ini. Tapi hari ini saya ditemani oleh seorang wanita cekal, seorang suri rumah tangga. Segmen pertama kita semestinya Kamus Kewangan. Untuk korang semua ni, kita nak kena faham terminologi, jargon-jargon dalam dunia kewangan. Alright. Hari ini ada dua perkataan yang saya ingin perkenalkan. Dan yang pertama adalah correlation. Correlation ni adalah hubung kait kebergantungan di antara dua atau lebih. Maksudnya correlation, contohnya pergerakan satu-satu syarikat, saham syarikat itu dia ada correlation, ada hubung kait, interrelated. Contohnya syarikat yang membuat besi, apa kaitannya? Dia mesti ada kaitannya dengan syarikat construction, syarikat pembinaan. Sebab syarikat construction, pembinaan mesti menggunakan besi tadi. Juga contoh lain, syarikat yang buat saham, syarikat saham yang buat tepung. Contohnya, bila tepung, apa hubung kaitnya dengan yang lain? Tepung ni tadi ada juga syarikat-syarikat pastry, kan, yang membeli tepung tadi menghasilkan produk daripada tepung itu tadi. Itulah correlation, hubung kait. Alright. Yang kedua, collateral. Kena faham correlation, collateral. Collateral adalah cagaran. Bila orang sebut collateral ni, maksudnya cagaran lah, apa yang kita cagar. Pinjaman tanpa collateral, right? Loan without collateral. Maksudnya pinjaman tanpa cagaran. Collateral tu maksudnya adalah cagar, apa yang kita cagarkan untuk mendapat sesuatu. Alright? Baik. Seterusnya, kita terus dengan topik yang seterusnya. Topik utama kita hari ini yang kita bawakan seorang suri rumah sebelah kiri saya. Jadi topik kita hari ini adalah suri rumah bijak kewangan tanpa tunggu suami. Sebelah kiri saya kenalkan Puan Emma daripada Puchong. Dan mungkin boleh kenalkan diri sikit kot. Nama saya Emma. Saya adalah ibu kepada 3 orang anak. Dan saya tidak bekerja, tetapi menjalankan pendapatan sendirilah. Sebagaimana suri rumah yang lain lah. Ada kawan-kawan saya yang buat jaga budak-budak, ada yang buat kuih. Tetapi saya lebih kepada membuat dropship dan menolong kawan-kawan saya dalam marketing. Baik. Ini antara suri rumah yang agak unik. Biasanya kalau saya jumpa lah kan, biasanya menjaga lemak, kuih kari pap, frozen kan. Tapi hari ni lain sikit. Dia buat marketing untuk kawan-kawan dia. Jadi, sebagai seorang suri rumah yang bijak kewangan, apa yang dalam perspektif, dalam konteks pandangan Puan Emma dalam menguruskan kewangan keluarga? Macam mana? Bagaimana Puan memulakan perjalanan dalam mengurus ekonomi rumah tangga Puan? Apa yang Puan buat? Okey. Pertama sekali saya dapati kebanyakan suri rumah, kawan-kawan saya lah, mereka agak sukar untuk menyimpan. Jadi, apa yang saya lakukan untuk saya kongsikan bersama rakan-rakan saya adalah kaedah menyimpan. Perkara pertama yang kita kena pastikan di rumah ialah tabungan. Tabungan untuk diri kita, tabungan untuk anak-anak kita. Kita tak payah guna yang susah. First, kita ada tabungan shilling. Second, kita ada tabungan RM1. Kedua, tabungan RM5, RM10. Yang RM20, RM50, RM100 untuk kita shopping. So, balance kita masukkan kepada tabungan-tabungan berikut. Itu pertama. Okey? Kenapa? Tetapi, kita kena ingat, bukan kita korek tabungan-tabungan tu. Kita korek hanya apabila kita perlu. Itu perkara pertama. Perkara kedua, kita akan ada kehendak jangka masa sederhana untuk pergi holiday ke berjalan, shopping. So, setiap bulan kita perlu menyimpan dalam RM100, RM100. Katakanlah kita dah kira, okey, ujung lagi 6 bulan
kita hendak pergi ke mana? Pergi mana-mana lah. Pergi holiday. Pergi holiday. Kata pergi Langkawi pergi Langkawi lah katakannya. Pergi Langkawi lah kata. So, kita dah siap bajet pergi Langkawi ni. Kita nak guna berapa? 2,000, 3,000. So, kita daripada situ kita start menyimpan 200. Begitu juga dan jangan lupa bulan 3 tahun depan raya. Campur raya dengan buka sekolah. So, apakah persediaan kita masa tu? Kita kena ingat kita dah kena start menyimpan. Bukan sekadar menyimpan yang tabung-tabung, tetapi juga menyimpan bulanan sedikit demi sedikit daripada pendapatan kita secara part time sebagai suri rumah tu lah. Tak kisahlah kalau meniaga kuih, takkan 200 pun tak boleh nak simpan. Kalau jaga budak-budak, lagilah sekarang ni 450 kan satu anak. 450 ke 600 lah. Satu macam anak saya hantar 600 juga hantar. Kalau 600 satu family tau. Satu family 3 anak 600. Takkanlah tak boleh simpan ke tepi 300. Tapi itulah disiplin diri itu penting. Itu untuk jangka masa pendek, jangka masa akan sederhanalah kita kira sederhana. Okey. Untuk jangka masa panjang pula, jangan lupa wahai puan-puan sekalian. Tolong beli insurans. Insurans tu penting sebab apa? Sebab jika apa-apa jadi kat kita, anak-anak kita, bukan suami kita ya, suami kita dia mungkin akan cari lain. Itu confirm. Okey? Anak-anak kita tu penting. Okay? Maksudnya dari segi pada masa yang sama insurans tu penting. Insurans ataupun takaful lah. Boleh pilih kan. Kalau kata yang Muslim ni kita ambil lah syariah compliant, ambil takaful. Kalau yang bukan Muslim bolehlah ambil insurans. Dan juga hari ni pun banyak hari ni non Muslim pun ramai yang ambil takaful. Disebabkan benefit dan juga manfaat yang diberikan lebih daripada insurans yang sedia ada. Tapi sebagai seorang suri rumah, saya kenal Puan Emma ni sebenarnya. Beliau adalah memang seorang suri rumah, tetapi beliau sangat pandai menguruskan kewangan keluarga dia, dan beliau juga membuat kerja-kerja yang boleh mendatangkan duit, tetapi tidak seperti kebanyakan suri rumah yang biasa. Yang mana biasa menjual kuih-kuih frozen, ikan bilis mata biru daripada Sabah contohnya kan. Tetapi dia lain. Jadi hari ni kenapa saya bawa dia ke studio ini adalah untuk melihat sendiri apa yang beliau buat bagi menambah pendapatan keluarga dia tanpa dia tunggu suami dia tau. Dan setahu saya lah, pendapatan dia boleh tahan jugalah. Dah sama hebat naik dia dengan suami dia. Jadi apa yang Puan buat? Apa yang saya buat? Okeylah, sebenarnya saya ni banyak tolong kawan-kawan. Jadi kawan-kawan saya bagi saya komisen. Macam saya tolong kawan saya jual unit trust, dia bagi saya komisen. Saya tolong kawan-kawan saya jual insurans, dia bagi saya komisen. Saya tolong kawan saya jual makeup. Jual makeup ya. Jual makeup Ziblesco pada ketika ni pun dia bagi saya komisen. Jadi memang duit saya kebanyakannya datang daripada komisen. Selain daripada itu, saya juga menulis. Menulis untuk marketing sebagai ghostwriter. Itu sebenarnya lah. Tak payah ada nama pun. Tapi yang penting ada masyhur. Skill semua ada. Bila semua skill ada, baru kita masyhur kan. Jadi dekat situ kalau kita tengok. Jadi antara perlindungan, macam minggu lepas, macam episod sebelum ni, kita pernah bercakap tentang income protection ataupun pendapatan kita ada risiko dan kita perlu melindungi pendapatan kita. So salah satunya adalah pengambilan ataupun sign up, ambil insurans ataupun takaful. Macam Puan ambil takaful, ambil insurans lah. Dia tahu takaful. Apa lagi perlindungan yang lain Puan ada? Kenapa saya ambil takaful? Kerana ada hibah. Hibah tu yang paling penting bagi saya. Itu adalah selling point orang yang jual insurans tu kepada saya. Kalau tidak, memang saya tak nak ambil. Buat apa nak ambil kan? Buat apa? Kita ada simpanan. Saya ada SB. Saya ada unit trust. Saya ada apa? Simpanan emas pun saya ada. Nampak? Di rumah ada macam-macam. SB dah ada. Simpanan pelaburan emas pun ada. Ambil lagi hibah takaful lagi. Apa lagi? Apa lagi? Dan puan-puan sekalian, jangan lupa kita perempuan kita kena ada urat emas. Yang itu penting kerana if anything happen minta simpanglah in case of emergency. Itu yang akan jadi duit utama kita. Pergi gadai emas terus dapat duit. Itu penting.
Jadi kena ada seurat dua. In case of emergency, kita tak tahu laki kita lari dengan perempuan lain ke? Kita tak tahu. Ini cerita benar tapi kan? reality. Ya, sebab sekarang ni kan tak lain apa, biar apa? Biar tak handsome jadi kaya kan? Alamak, tak handsome tapi kaya kan? Suami saya memang tak handsome, tapi dia boleh tahan juga orangnya. Jadi duit poket ni tebal. Baik, kalau kata kita melihat dari segi seorang kacamata daripada Puan Emma sebagai suri rumah, pada saya ini adalah salah seorang suri rumah yang pada saya agak unik dari segi bagaimana beliau mengembangkan portfolio income-nya, ada pelaburan emasnya, ada pelaburan ESB-nya. Makna kata Puan Emma mempunyai orang panggil celik kewangan yang agak baik pada saya, dan benda ni beliau seorang suri rumah dan beliau membuat kerja-kerja yang tak memerlukan modal barangan. Tidak. Skill penulisan kan. Jadi dekat situ skill Alio kan, marketing kan, marketing dengan kawan, dapat jual lagi sekarang. Barang bukan dia punya, kawan dia punya, tapi dapat komisen. Senang kerja ni kan. Berbanding berempat pula, bangun 3-4 pagi masak nasi lemak. Lepas tu jual sampai 7 sampai pukul 10 pagi kan. Letih. Tapi yang ni cara yang bijak. So antara lain antara tabungan, bagaimana Puan mendidik anak-anak dalam menabung? Okey, bagaimana saya mendidik anak-anak menabung ya? Apa teknik yang Puan guna? Ada anak saya belanja mereka sehari adalah RM5. Jadi saya berikan mereka seminggu sekali RM25. Pandai-pandailah korang hendak simpan ataupun nak belanja duit tersebut. Habis sebulan. Anak-anak saya juga akan tulis. Anak-anak saya, hari ni belanja apa, hari ni belanja apa, hari ni belanja apa. Sebulan sekali mama cek buku rekod perbelanjaan. So baki dia, katakanlah baki dia ada dalam tabungan bulan tersebut ada baki dia ada RM10, maka mama tambah lagi RM10, maka RM20. Bila saya buat macam itu, anak-anak saya berebut-rebut nak menabung. Nak encourage diorang, nak menggalakkan orang untuk menabung. Tetapi syaratnya saya bagi kepada anak-anak saya, duit tabung yang mama bagi kat awak tu, duit tabung belanja sekolah tu hanya boleh buka 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tak boleh tiap-tiap bulan ataupun sekejap-kejap kopek, kejap-kejap kopek. Tak boleh. Nak duit korek-korek, tabungan lain. Itu tabungan lain, itu duit papa bagi. Papa dia bagi. Itu duit papa bagi. Kamu pergilah minta kat papa duit untuk yang tabungan jajan-jajan ni semua. Duit mama bagi, duit sekolah dan duit simpan. Duit papa bagi, duit jajan. So anak akan ada 2 tabung. Okey. Baik, kalau macam tu, kalau kita lihat teknik, tidak ada cara yang salah ataupun yang betul, tetapi teknik ini pada saya agak menarik untuk encourage anak-anak kita, khususnya yang masih kecil-kecil, yang macam ni kita nak mengajar orang untuk menabung kan. Jadi teknik yang Puan Emma terangkan tadi, bagi tahu tadi, kita boleh apply. Suri rumah, akak-akak, acik-acik kan, adik-adik yang baru kahwin, ada anak kat rumah, boleh apply, boleh aplikasikan apa yang disarankan oleh Puan Emma itu tadi. Baik, antara lain yang kalau kita tengok cabaran sebagai suri rumah pada saya, dia bukanlah tak bekerja, dia bekerja, cuma tugas hakikinya adalah seorang suri rumah. Jadi macam mana Puan boleh menyesuaikan atau menyusun masa untuk buat benda-benda tu kan? Pelaburannya, nak jaga portfolio pelaburannya, jaga ekonomi rumah tangganya, plus jadi menteri kewangan di rumah kan. Jadi saya melihat kat sini satu cabaran, satu badan yang kecil macam ni boleh manage ni semua. Agak kagum. Jadi bagaimana disiplin tu dimulakan?